Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, macam biasa kita sesi Q&A berkenaan anak-anak yang lambat bercakap, anak-anak speech delay. Alright, so sekiranya anda ada soalan, boleh tulis di ruangan komen. Right, so saya tunggulah soalan di beberapa platform. So ada beberapa skrin yang saya kena tengok, jadi biasanya soalan-soalan awal lah saya sempatlah baca kan. Soalan hujung-hujung tak sempat dah. Okey. Okey, terapis cadang hantar anak ke sekolah tapi macam ragu-ragu. Umur anak tahun ni 3 tahun, speech delay. Apa perlu buat, hantar anak ke play school atau join playgroup? Okey, okey, dia macam ni. Biasanya bila terapis ataupun orang kata hantar ke sekolah, kan? Ada di TT pun ada, saya ada di pelbagai platform. Okey. So, okey, so kalau bila kata hantar ke sekolah, okey, sekolah tu boleh jadi beberapa jenis. Boleh jadi beberapa jenis sebab kalau 3 tahun, sekolah tu boleh jadi taska, boleh jadi tadika, boleh jadi play school, kan. Tapi maksudnya lebih kepada uh, tempat yang ada aktiviti dalam grup dan ada rangsangan-rangsangan yang diberikan. Kan. So kalau sekolah tu kita boleh pilih, puan boleh pilih. Maksudnya kena tengok sekarang ni, okey, anak memang lambat bercakap, so kena tengok level anak macam mana. Okey, level anak macam mana. Maksudnya sekarang ni adakah anak ada isu-isu berkenaan lambat bercakap plus ada tak masalah-masalah lain, contohnya ada masalah eye contact ke, masalah pada tumpuan ke, ataupun hanya masalah pada bahasa sahaja, maksudnya lambat bercakap je. Yang lain semua okey, maksudnya sensory okey, motor skill okey, kefahaman pun ada, cuma bercakap mungkin sikit ke, dia macam tu. Okey, jadi bila kita tengok anak ni, kalau kata let's say terapis tengok okey, sensory macam okey, macam tak ada masalah, motor skill pun tak ada masalah, mungkin boleh hantar ke play school biasa ataupun at the same time mungkin boleh follow up dengan speech therapist juga untuk tengok apakah isu-isu yang ada pada anak yang menyebabkan dia masih lagi belum bercakap. Okey, ni soalan siapa tadi? Soalan Puan Wawa. Right? And then kalau kata let's say nak hantar ke tadika taska, sebenarnya 3 tahun boleh hantar. Dia macam ni lah. Kalau kata let's say anak tadi ni kita boleh nampak dia benefit dia beraktiviti dalam grup, just hantar je. Mungkin boleh hantar separuh hari, mungkin boleh hantar try dulu kalau kata let's say tak tahu macam mana condition anak kan, bila hantar ke tempat boleh try dulu. Mungkin hantar separuh hari dulu ke. Kan nak hantar penuh sehari tu mungkin macam takut ke kan. So kena tengok dulu, tengok condition anak sebab bukan semua anak yang lambat bercakap memerlukan kelas intensif macam EIP ke apa, bukan. Kan. So maksudnya tidak semua anak memerlukan kelas-kelas EIP ataupun spesifik ni, mungkin hanya perlu mungkin hanya perlu hantar ke play school biasa. Sebab anak yang lambat bercakap ni dia macam-macam condition, dia bukannya satu condition. Jadi sebenarnya kalau dari sudut sarana sendiri kita kena tengok level anak. Maksudnya tak boleh kita kata anak lambat bercakap je kena hantar play school. Even kalau play group sendiri pun mesti ada kriteria student yang boleh, yang sesuai join. Mungkin ada kriteria tertentu yang tak sesuai. Jadi kena tengok situasi anak. Okay. Tapi minta anak di play school dah banyak words keluar tapi words mostly bunyi vokal. Okey, bunyi vokal memang akan keluar dulu sebelum bunyi konsonan.
Kan dan depends tengok anak tu dah berapa lama lah mula. Biasanya anak mula nak bercakap dia start dulu dengan bunyi. Okay, dia start dulu dengan bunyi. So and then baru dia akan, sebab nak hasilkan bunyi konsonan dia melibatkan pergerakan-pergerakan organ pertuturan lain. Kalau vokal, organ pertuturan dia tak banyak sangat terlibat. Ada terlibat tapi tak banyak. Contoh kalau bunyi A, buka je mulut keluar A. Kalau E, just bentukkan mulut E je keluar E. Okay, so movement tu tak susah sangat. Tapi kalau melibatkan bunyi konsonan, beh, semua tu, dia lebih susah. Tapi selalunya kalau ada bunyi vokal boleh sambung dengan macam ma ke, yang itu adalah bunyi konsonan dia tu. Bukan vokal. Vokal tu bunyi a, i, u, e. Itu vokal. Kan. Kalau dah banyak words keluar, maksudnya words tu bagi saya perkataan. Kalau vokal sahaja tanpa konsonan dia tak akan jadi perkataan. Kan macam tu bukan perkataan, itu bunyi. So adakah perkataan kan, soalan Puan Nurul lah kan. So perkataan, adakah dia adalah perkataan ataupun just bunyi? Kena tengok. So kalau perkataan, kalau bunyi tu tak tepat, it's okay. Itu starting dia. Tak ada masalah. Dia baru start nak belajar bercakap. Okay. WhatsApp tak reply, jangan tanya saya. Itu tanya admin saya. Kadang-kadang terlepas pandang. Boleh WhatsApp balik. Kalau ada tak reply tu boleh WhatsApp balik. Takut ada WhatsApp yang masuk terlepas pandang. Okay, nanti kita check balik. Okay, anak tahu 3 tahun 5 bulan speech delay lepas join kelas ada. Okay, thank you. Okay, anak, aku salam. Anak 4 tahun masih cakap hujung-hujung dan belum berjaya free diapers. Okay, 4 tahun kalau masih cakap hujung-hujung, kena tengok yang pertama sekali bila dia mula bercakap. Okay, dia macam kalau ikut perkembangan ni dari sudut sebutan Kalau dari sudut sebutan, okay, dia kalau usia 4 tahun, sepatutnya memang dah boleh sebut penuh. Itu kalau perkembangan bahasa ataupun waktu anak mula bercakap itu mengikut perkembangan normal. Contohnya anak mula bercakap umur setahun, setengah, 4 tahun dah boleh buat ayat panjang kan. Maksudnya dia follow perkembangan normal bahasa, sepatutnya 4 tahun dah boleh cakap penuh. Tak cakap hujung-hujung dah. Tapi dia berbeza dengan kalau kata anak ni tadi start cakap lambat. Contoh anak 4 tahun tapi mula cakap 3 tahun. Dia start bercakap 3 tahun. Jadi dia punya kita panggil sebagai speech age. Umur bahasa ataupun umur sebutan dia tadi ni baru setahun. Sebab dia start cakap 3 tahun, sekarang 4 tahun. Kan, jadi kita panggil sebagai speech age dia adalah setahun. Kalau speech age setahun, cakap hujung-hujung masih lagi boleh diterima. Sebab speech age dia baru setahun. Belum lagi 3 tahun kan. Sebab kalau ikut perkembangan normal sebutan, cakap hujung-hujung sepatutnya dah berhenti ataupun dah complete ataupun anak dah tak buat sebut hujung-hujung by 3 tahun. So kalau bawah 3 tahun cakap hujung-hujung itu masih lagi normal. Itu kalau anak ikut perkembangan normal bahasa. Tapi kalau anak yang speech delay ataupun lambat bercakap, start bercakap lambat, definitely sebutan tadi ni pun dia akan delay juga. Perkembangan dari sudut sebutan, nak betulkan sebutan pun akan delay juga. So kena tengok dekat situ. Alright, adakah anak memang lambat bercakap ataupun mengikut perkembangan normal dia punya bahasa. So kalau ikut perkembangan normal bahasa cakap hujung-hujung, yang ini dah boleh start membetulkan lah. Dia adalah teknik-teknik dia yang mana saya tak adalah ajar kat sini sebab dia ada step-step dia untuk betulkan. Dan daripada tu tak susah sangat pun untuk betulkan. Alright. And free diapers yang ini kena check ketersediaan anak. Adakah anak ready untuk free diapers? Adakah anak dah bersedia? Yang ni hari tu kita punya teacher occupational therapist ada ajar lah. Saya share sikit lah. So maksudnya untuk free diapers ni kita kena tengok adakah anak kita ni dah ready. Dah ready tu mungkin dari sudut anak tu dia dah sedar ke yang dia membuang. Dia menunjukkan tak ciri-ciri dia tak selesa ataupun dia dah start bagi tahu ke yang dia tak dah buang air besar ataupun air kecil. Contoh dia tarik-tarik seluar ke tarik-tarik pampers je ke kan. Maksudnya dia menunjukkan yang dia sedar dia dah buang. Kan dia rasa tak selesa bila dia dah terbuang air besar ataupun air kecil tu. Ataupun anak mungkin dah boleh pakai seluar, buka seluar, pakai seluar sendiri. So dia ada tanda-tanda dia. Maksudnya anak ni dah ready ataupun belum. Tapi 4 tahun definitely dah boleh start ajar dah.
untuk toilet train. Maksudnya start dulu ni, itulah si teacher occupational therapist ajar, dia kata mungkin boleh start dulu mungkin sehari 2-3 jam untuk toilet train. Sehari 2-3 jam. So mungkin bawa setengah jam sekali bawa pergi toilet. Bawa pergi toilet untuk dia membuang lah. Kan air kecil dulu pun tak apa. Sebab air besar lagi susah. Okay, air kecil dulu, okay, tunggu kejap bagi dia buang. Kalau tak buang masa tu is okay, pakai seluar balik, buat basuh semua tu, pakai seluar balik, nanti setengah jam bawa lagi. So itu antara training lah, step-step untuk training. Dan dia ada step-step, dan 4 tahun definitely dah boleh ajar walaupun anak tu masih belum bercakap, boleh ajar. Okay. Okay, anak setahun 6 bulan normal ke lambat cakap? Belum tahu sebut 2 perkataan tapi sebut cat ibu tak. Okay, setahun 6 bulan memang cakap single words. Masih belum pandai buat ayat. Jadi kalau anak setahun 6 boleh sebut single words. Minimum 1 ke 5 perkataan tu minimum. Kalau lebih lagi baguslah. Okay, so kalau kata let's say anak dah ada cat, ibu, tak, minta ajar. So maksudnya dah ada a few words yang dia dah sebut tapi single words belum buat ayat, itu adalah normal. Sebab anak biasanya mula buat ayat bila dah dekat 2 tahun ataupun 2 tahun. Baru dia akan combine. Okay, so kalau let's say tahun 6 ada 1 ke 5 minimum, itu dah okay dah. Tapi kalau lebih 10 ke 20 perkataan, itu cantik lah. Kan 10 perkataan setahun 6 ada 10, ada 20. Yang tu kira perkembangan tu bagus. So kalau baru start 1 ke 6 perkataan tu okay normal. Cuma tambahkan lagi lah supaya dia dapat lebih banyak perkataan. Dia dah dalam range normal dah kalau ada perkataan. Cuma kalau setahun 6 langsung sunyi, tak ada langsung bunyi, tak ada, tiru pun tak ada, sunyi, yang tu better. Dah kena start concern, dah kena start check adakah anak ni ada isu-isu tertentu yang menyebabkan dia jadi lambat bercakap. Ada tak isu dia? Kan kena tap macam okey tumpuan okey ke tak, eye contact okey ke tak ni. Sebab benda tu dia akan effect perkembangan seterusnya dia macam tu. Okey. Okey, anak 2 tahun masih belum ada pandangan. Ada pandangan, ada eye contact eye contact bila bercakap. So eye contact ini adalah yes, memang salah satu kemahiran asas untuk bercakap. Jadi eye contact ini adalah satu kemahiran yang kita kena latih kalau anak tu tak ada. Okay, kalau kata let's say kita bercakap dengan dia tak tengok pun, dia tak perasan pun. So kena tengok sama ada dia memang ada masalah eye contact, dia tak nak buat eye contact, ataupun sebenarnya masalah tumpuan. Anak tadi dia tak perasan pun kita sebenarnya tengah bercakap dengan dia. That's why dia tak tengok. Ataupun dia sedar kita cakap dengan dia tapi dia saja tak nak tengok, dia avoid. Kan. Jadi kena tengok. So kalau kata let's say anak ni nampak macam kita cakap tapi dia macam tak sedar. Macam tak tahu pun yang kita tengah bercakap dengan dia. Dia just mungkin tak aware yang kita tengah bercakap dengan dia. Yang ini adalah masalah tumpuan. Dia tak perasan pun orang bercakap dengan dia. Dia tak boleh respon pun orang tengah bercakap dengan dia. So yang ini adalah lebih kepada masalah tumpuan. Okay, masalah tumpuan dan eye contact ni selalunya datang dua-dua sekali. Tapi ada anak yang ada tumpuan tapi tak ada eye contact pun ada. Tapi yang itu biasanya adalah anak-anak yang memang avoid, dia tak suka lebih kepada social punya situasi dengan orang. Maksudnya kita tengok eye contact tu adalah social situation So dia tak suka. Biasanya berlaku pada anak-anak yang ada autism. Yang biasanya dia akan avoid. Dia cuba elak. Dia tertengok, kita panggil, dia tertengok pun dia tengok sekejap je. Lepas tu dia akan cuba elak. Itu avoid eye contact. Dia sama ada avoid ataupun dia memang tak sedar kita bercakap dengan dia. Selalunya lah kalau yang kurang eye contact ni. So kita tengok which one dan kita rawat berdasarkan apa dia punya masalah tu tadi. Alright? Okay, anak setahun 9 macam berat mulut bila sembang. Okay, just tengok dan gelak. Bila kita suruh cakap, dia ikut. Dia hanya gelak. Dah ada baba, nak dah, bye. Okay, dah ada dah perkataan. Alright. So, yes, dia macam ni. Ada perkataan yang anak memang takkan boleh sebut dulu. Contoh dia macam ni. Bila anak mula bercakap, bukan semua perkataan anak boleh sebut. Kena ingat. Sebab setiap perkataan dia ada pergerakan yang berbeza-beza dekat mulut ni. Kan bola tak sama dengan baju. Pergerakan mulut tak sama.
Maksudnya koordinasi tak sama, koordinasi pergerakan, kombinasi pergerakan tak sama. Baju tak sama dengan basikal, pergerakan dia tak sama dengan nasi, tak sama. Pergerakan lidah, bibir semua tak sama. So koordinasi dia berbeza-beza untuk setiap bunyi. Jadi kalau anak dah boleh, katalah anak bawah 2 tahun especially bawah 2 tahun, kalau dah boleh bercakap, okay, kita kena ingat memang akan ada perkataan yang dia memang tak boleh nak sebut lagi, dia tak reti nak sebut. So kalau anak yang tak reti nak sebut, dia memang takkan sebut because dia belum sampai masa dia reti sebut lagi. Tapi kalau yang dia dah boleh sebut, dia akan sebut. Dah boleh. Dia faham dan dah boleh sebut. Maksudnya dia dah faham perkataan tu dan dah tahu macam mana nak sebut. So dia akan sebut. So dalam kes Puan Nur Ain kan yang tanya ni tahun 9. So tahun 9 kalau let's say dia dah ada single words ni 20 ke 30 perkataan dan itu adalah dah okey. Maksudnya perkembangan tu normal lah kalau dah ada, dia dah sebut dah 20 perkataan ke 30 perkataan, dia dah sebut. Tapi ada perkataan yang dia tak boleh sebut. Kan kita cakap dengan dia gelak, dia senyum tapi dia tak sebut balik. It's okay. Benda tu adalah benda biasa. Dia tak akan repeat semua. Kalau repeat semua tu parrot. Itu parroting dia panggil. Okay, so sebenarnya bila kita bercakap dengan anak, jangan suruh anak ikut semua benda yang kita cakap. Kalau dia nak ikut, dia ikut. Kalau dia tak ikut pun tak apa. Kita just bagi je. Kita tak perlu suruh dia repeat. Every time kita cakap, dia kena repeat balik. Every time kita cakap, dia kena repeat balik. Itu parroting. Parroting kita tak nak berlaku. Sebab kita nak anak tu supaya dia spontan. Bukan hanya ikut kita cakap. Tapi bila dia once dia dah bercakap, tapi dia boleh cakap. Cuma dia tak tiru kita cakap, dia should be okay. Maksudnya dia boleh cakap. Cuma kita yang kena keep bagi vocab tu supaya dia dapat lebih banyak dan dia akan keluar lebih banyak. Dia macam tu. It's okay kalau kita cakap anak senyum. Tak apa, bagi je. Tambah je lagi vocab tu. Alright. Autism stage 3. Okay, autism stage 3 ini adalah dia macam ni lah. Ini yang saya pernah baca dan saya faham. Yang ni dia sebenarnya pakar kanak-kanak ataupun child psychiatrist boleh explain lagi detail lah berkenaan stage-stage ni sebab mereka adalah orang-orang yang mendiagnose. Okay. Untuk setiap stage. So apa yang maksudnya kalau stage dia ada stage 1, stage 2, stage 3. So stage ini merujuk kepada tahap anak tadi ni boleh berfungsi. Boleh berfungsi. Boleh berfungsi tu maksud dia apa? Maksudnya adakah anak tadi ni kalau stage 1 tu mungkin dia boleh berfungsi dalam bantuan yang sikit. Dia maksudnya bolehlah kalau nak minta tu mungkin bolehlah walaupun tak bercakap sangat kata bolehlah minta. Kita panggil pun dia boleh respon contohnya. Tapi dia delay. Ada delay tu ada ciri-ciri pada autism punya ciri-ciri cuma dia tak teruk. Dia masih lagi boleh berfungsi tapi memerlukan bantuan yang minimum. Kita kena tolong juga. Dia tak boleh berfungsi secara sendiri lagi lah. Maksudnya mungkin ada part-part bercakap ataupun bersosial yang masih lagi tak reti. Cuma dia tak teruk sangat. Ada ciri-ciri dia tak teruk. Tapi kalau stage 3 ini biasanya stage yang lebih teruk lah. Maksudnya anak tadi mungkin memerlukan bantuan yang banyak untuk kita bantu. Maksudnya mungkin nak minta pun tak reti lagi. Nak makan pun mungkin ada masalah lagi. Sensory pun masih lagi ada isu pada sensori yang masih lagi mungkin teruk ataupun anak tadi ni memang tak respon, main pun tak reti contohnya. So dia ada area-area perkembangan yang biasanya doktor akan tengok. So mungkin area-area perkembangan tu maksudnya banyak yang ada masalah dan masalah tu mungkin jatuh kepada level yang teruk. Maksudnya dia memerlukan guidance ataupun bantuan yang extra berbanding kalau level stage 1 lah. Stage 1 ni mungkin yang ringan. Dia macam tu lah lebih kurang. Cuma detail dia tu memang kena tanya pakar child psychiatrist lah apa yang anak tu ada masalah tu kena tanya yang mendiagnose. Sebab dia yang diagnose. So dia je tahu mana satu ciri-ciri yang dikatakan teruk yang mana satu. Itu yang doktor yang diagnose tu kena explain. Saya tak boleh explain sebab saya tak tengok. Dia tapi basically macam tu lah. Alright. Anak 2 tahun 8 dah boleh bercerita. Okey sangatlah tu. Dah okey sangat dah. Kalau 2 tahun 8 boleh bercerita tu dah okey lah. Dah okey. Bagus dah tu. Okey. Pelat, kalau pelat okey je. Bawah 3 tahun, sebarang bentuk pelat boleh diterima. Kena ingat tu. Bawah 3 tahun, sebarang bentuk pelat. Anak pelat macam mana? Tinggal kat hujung-hujung, ambil hujung-hujung ke, tukar bunyi ke, tertinggal bunyi ke. Kan masih lagi boleh diterima sebab dia berada dalam stage nak membetulkan sebutan. Masih lagi tak matang dia punya organ pertuturan tu tadi. Okay.
Okey. Okey, adakah, normal anak 2 tahun 9 tak boleh cakap lagi tapi suruh apa-apa dia faham? Okey, dia macam ni, untuk perkembangan bahasa ada 2 jenis. Bahasa ni ada 2. Yang pertama kefahaman, bahasa kefahaman, yang kedua adalah penghasilan. So, kefahaman adalah kita tengok apa yang anak faham. Maksudnya dia faham perkataan apa, dia faham ayat apa, berapa panjang ayat yang dia faham, soalan, jenis soalan yang dia faham. So, kita tengok kepada kefahaman. Anak ni faham apa? Faham ayat, faham soalan, faham perkataan, faham cerita. Kan? Itu kefahaman. Alright? So, ada setiap anak, usia dia, setiap usia ada level-level kefahaman tertentu yang dia kena capai. Okay, itu satu. Yang kedua adalah penghasilan. Penghasilan ni maksudnya anak tu menghasilkan bahasa tadi. Dia bercakap lah. Maksudnya dia sebut perkataan, dia sebut bunyi, dia sebut ayat. Itu adalah penghasilan, menghasilkan. Okey. So, bila kita bercakap tentang perkembangan bahasa anak, kita kena tengok dua-dua ni. Jadi kalau katalah anak tadi ni kefahaman okey. Cuma penghasilan tak ada. So, yang inilah yang kita panggil sebagai dia ada delay, tapi delay pada bahasa penghasilan. Dia delay kat situ. Cuma kefahaman tadi kena betul-betul check lah. Sebab kalau kita check setakat arahan mungkin tidak memberikan keseluruhan punya performance anak. Sebenarnya kefahaman tu ada banyak. Kefahaman ayat, berapa panjang ayat yang dia boleh faham. Berapa tahap dia. Kefahaman dia ada tahap tau. Dia bukan faham arahan je. Faham arahan sahaja, especially arahan rutin, dia tu biasanya tak banyak sangat. Vocab dia tak banyak. Okay. So kefahaman ada tahap dia yang kena dia kalau ajar tengok kefahaman ni bukan hanya kepada arahan sahaja. Sebab kebanyakan parents suka tengok arahan je, dia faham arahan. Tapi arahan selalunya tidak menggambarkan keseluruhan anak punya perkembangan bahasa kefahaman. Sebab anak boleh teka, especially kalau arahan kita bagi tu adalah arahan rutin. Dia boleh teka berdasarkan mungkin kita punya gesture, situasi kat rumah, situasi semasa dia boleh teka tanpa dia perlu faham pun apa perkataan yang kita sebut. Tapi dia ada test lah, maksudnya kena jumpa terapis untuk test. Adakah kefahaman tu mencapai level sebenar usia anak ataupun tidak. Sebab kefahaman dia akan efek penghasilan. Okay, so kena tengok adakah berkait ataupun tidak. So yang ni dia kena tengok bahasa kefahaman okey ke tak, penghasilan okey ke tak. So kalau kata anak ni dua-dua delay, kefahaman delay, penghasilan delay, so yang ini kita memang panggil, kalau diagnosis tu dipanggil sebagai kelewatan pada bahasa penghasilan dan kefahaman, dua-dua sekali. Kalau kata anak kefahaman dia okey, maksudnya check buat assessment, kefahaman dia memang mencapai level yang normal, cuma dia belum hasilkan perkataan. So yang ini dia akan dipanggil sebagai delay bahasa penghasilan. Tapi kefahaman okey. Jadi mana satu yang delay kena tengok. So bila kita perkembangan ni kena tengok dua-dua sekali. Dia macam tu. Okay. Okay. Anak speech delay 4 tahun 7. Sekarang baru mula 4 perkataan 1 ayat. Okay. Dia mula suka baca buku. Okay. 3 perkataan. Tak pandai nak ajar bercerita. Okay. Alright. So, kalau nak ajar bercerita ni, sebenarnya cerita, kena ingat ni, cerita adalah something yang berkait dengan benda yang ada sequence. Itu adalah cerita. So, bila kita nak ajar cerita, of course banyak cara kita boleh ajar cerita. Yang pertama tentang situasi yang berlaku kat depan mata. Contohnya apa yang berlaku. Contohnya kita lalu, ada kereta, contoh ada motor ke, apa yang berlaku lah, something yang berlaku, kucing ke lari, lepas tu dia banyak pokok ke, contoh lah kan. So kita boleh cerita, itu adalah cerita. Macam ada itu, tengok tu kucing, dia lari laju, lepas tu dia panjat pokok. Kucing tu lari, lepas tu dia naik pokok. Dia panjat pokok. Itu cerita. 2 step kat situ, ada event dia, betul tak? Dia biasanya cerita ni selalunya dia ada awal, lepas tu dia ada apa yang jadi lepas tu. Itu 2 step. Dia ada lagi step banyak. Okay, kucing tu dia lari laju, lepas tu naik pokok. Naik pokok tinggi, lepas tu dia jatuh. Lepas tu dia jatuh. Tu 3 step punya cerita. So cerita tu can be everything yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kalau kata dia jatuh ke apa, kita boleh cerita. Tadi adik itulah tadi adik lari laju-laju kan, lepas tu jatuh. Kaki dah luka dah ni. Tu kaki adik dah luka dah ni. Tadi adik lari-lari, lepas tu adik jatuh. Kaki adik luka. Kita tolong ceritakan tu, tolong tunjuk contoh cerita tu dekat adik. Itu adalah cerita. So untuk 4 tahun baru nak start bercerita, kita bercerita tentang apa yang depan mata anak dulu. Apa yang baru lepas berlaku ataupun anak tengah tengok, sedang berlaku. Okay, kalau cerita benda yang dah lepas, yang tu lebih susah.
Contoh kat sekolah tadi buat apa? Ada tadi kat sekolah buat apa? Dia kena cerita benda yang dah lepas, yang dah berlaku, yang dia kena recall, cari balik information itu lebih susah berbanding cerita benda yang baru berlaku depan mata. So kena ingat cerita tu adalah something yang membentuk sequence. Ada sequence dia. Ni car jalan, dia naik atas, lepas tu dia naik atas. Selalu kita guna perkataan kata hubung. Bila ajar bercerita ni boleh guna kata hubung. Lepas tu apa? Lepas tu. Itu adalah bercerita. Itu basically perkataan cerita selalu kita guna lepas tu ataupun dengan, kan. Itu adalah cerita lah sebenarnya. Dia buat apa, kucing ni buat ini, lepas tu dia pergi jumpa kawan dia, lepas tu dia jatuh. Contoh itu 3 step cerita. Okay, boleh pakai gambar, boleh pakai buku, boleh pakai ataupun boleh pakai sequence picture kalau nak cari ada sequence picture. Contohnya, contohlah pula kat sini. Kan? Sequence, maksudnya gambar yang berturutan. Okey, lepas buat ni buat apa? Okey, adik nak bancuh air. Okey, kita masukkan Milo dulu. Lepas tu kita letak air. Lepas tu letak gula, letak air panas. Lepas tu kacau. Lepas tu siap. Itu adalah cerita. Tapi cerita tentang apa yang sedang berlaku dulu depan mata ataupun sedang tengah buat. Itu adalah cerita. Asalkan dia ada sequence next, what happen next. Mungkin ada problem, mungkin ada solution. Dia macam tu. Orang tu dia tak reti lah dia nak pasang ni. Lepas tu dia minta tolong orang lain. Lepas tu dah boleh dah. Maksudnya ada problem, ada solution ke. Contohnya itu adalah story. Okay, so anything boleh demokan pada dia macam mana nak bercerita tu. Anak umur 3 tahun, percakapan yang normal untuk okey. 3 tahun, 3 tahun 2 bulan lah. 3 tahun lah, basically saya ambil 3 tahun Okey, ni paling senang. Ni untuk semua cara paling senang untuk kita tengok tahap bercakap anak. Tapi of course yang ni kira secara rough idea lah. Idea secara general. Dia macam ni je. Kalau umur 1 tahun, biasanya anak dah mula ada satu patah perkataan, single words. Setahun ke setahun 6. Okay. 2 tahun, anak combine ayat 2 patah perkataan. 2 tahun. Mama nak makan nasi, tu 2 tahun. 3 tahun, minimum. Ni saya cakap tentang minimum tau. 3 tahun minimum 3 patah. Mama nak makan, tu 3 tahun. Mama tu cat makan nasi, tu 3. Kan itu minimum anak 3 tahun kena ada. So kalau let's say 3 tahun masih lagi tak boleh buat ayat 3 patah perkataan, mungkin vocab dia tak cukup. Ataupun dia tak reti nak buat. So kena tunjukkan macam mana nak buat. Ataupun kena tambah more vocab. So kalau 4 tahun, lebih lah. 4 tahun sebenarnya dah bercerita lah. Tu level dia. Okay, mungkin 5 patah, mungkin dah pakai kata hubung. So 4 tahun dah level bercerita. Itu basically asas perkembangan yang secara kita panggil idea secara general lah untuk kita tengok. Okay, tapi dia ada lagi lah yang kecil-kecil. Perkataan apa, soalan macam mana yang biasanya 3 tahun dah boleh jawab, dah boleh faham. Okay, so kalau kata let's say 3 tahun soalan apa, mana, siapa, biasanya dah boleh jawab. Kenapa mungkin belum. So dia ada banyak perkataan, jenis-jenis perkataan, kedudukan sebenarnya, even sifat dia ada perkembangan setiap satu tu. Tapi dia bergantung juga kepada adakah kita introduce ataupun tidak. Perkembangan tu hanyalah sekadar guideline. Jenis-jenis vocab tu bagi saya adalah guideline sebab setiap orang vocab dia berbeza. Pendedahan pada vocab tu berbeza. Tapi kalau secara general perkembangan dia adalah kita tengok berapa panjang ayat yang dah boleh buat. Itu secara asas dia. Okay. Setahun 9 belum boleh cakap. Setahun 9 kalau belum ada perkataan langsung. Okay, maksudnya tak ada langsung sunyi, senyap. Tak ada langsung perkataan bermakna. Yang ini yes, dah ada delay yang ringan. Delay yang masih lagi berada dalam level delay yang ringan. Tapi kena check. Better kena check lah. Better check apa yang menyebabkan dia tak bercakap lagi tu. Untuk tahu rule out, ada tak kaitan isu-isu perkembangan pada perkembangan. Ada tak masalah pada perkembangan, dan kalau tak ada pada perkembangan mungkin pada rangsangan ke macam mana untuk bantu anak tu. Okay, dia kadang-kadang tu bukanlah nak kata tak bercakap ni tu automatik autism, automatik ada masalah yang serius. Tak juga. Kadang tu anak tu mungkin hanya perlukan lebih rangsangan je. Yang lain semua okey perkembangan. Sebab tu saya kata kena check.
Dia tak sama. Okay, reason anak tak bercakap tu tak sama. Mungkin ada yang serius, mungkin ada yang tak serius. Bergantung, tak boleh nak cakap. Kan dia macam tu. Anak speech delay memang ada masalah bila kita panggil tak respon juga ke? Okey, kalau kita panggil tak respon ini adalah masalah lebih kepada masalah pada tumpuan. Tumpuan dipanggil sebagai channel attention. Dia salah satu channel attention ini adalah salah satu perkembangan kemahiran asas untuk bercakap. Kemahiran asas. Maksudnya kena ada kemahiran asas tu dulu untuk membolehkan anak bercakap dengan baik. So, bila anak ada masalah channel attention, dia akan ada kesukaran untuk belajar bahasa tadi. Sebab dia tak boleh nak detect apa yang orang cakap because dia tak boleh nak tumpukan kepada apa bahasa yang kita bagi, vocab yang kita bagi. Jadi perkembangan dari sudut vocab dia akan terganggu. So bila perkembangan pada vocab tadi terganggu, definitely dia akan bawa kepada delay lah. Lambatlah nak bercakap tu sebab dia pick up lambat sebab because of dia tak boleh nak tumpukan perhatian. Yang macam tu. Kan dia bukan anak speech delay akan ada masalah tu tak. Kalau ada masalah tumpuan ni definitely akan membawa kepada delay. Tapi bukan semua anak delay ada masalah tumpuan. Kena ingat tu. Bukan semua anak delay ada masalah tumpuan. Ada yang tumpuan sangat bagus. Dia delay tapi tumpuan dia sangat bagus. So yang tu kena check lah. Isu lain lah mungkin. Bukan sebab tumpuan lah. Sebab ada banyak kemahiran asas yang anak perlu master, perlu dapat sebelum dia boleh bercakap. Banyak. Ada banyak kemahiran. Kan. Secara asas je ada 6 basic yang kita kena tengok. Okay. Tumpuan, kemahiran eye contact, kemahiran bermain, okey ke tak okey, kemahiran meniru, okey, kemahiran apa lagi satu, turn taking, two way communication lah. Untuk tengok two way communication ada ke tak. So itu adalah basic-basic skill. So kemahiran-kemahiran asas ni kalau TikTok develop dengan cantik, semua sekali cantik, definitely anak tu tak akan ada masalah untuk bercakap dan berkomunikasi. Tapi kalau ada gangguan pada mana-mana kemahiran, salah satu, dua ataupun tiga ataupun semua, definitely dia akan kacau lah perkembangan untuk bercakap. So dia ada kemahiran asas yang kita kena tengok pada perkembangan anak tu tadi. Alright? Tahun 9 cakap ikut depan je, belakang tak sebut, okey. Itu dipanggil sebagai, dia ada istilah dia lah. Tak apa, saya tak nak sebut istilah tu, sebab panjang. Tapi untuk tahun 9, kalau kita cakap makan, disebutkan. Kalau makan, dia belakang tak ada kan, dia ambil depan. So dia deletion. Deletion, dia delete suku kata akhir. Dia ambil depan je, dia ambil awal je. So ini berlaku, dia sama ada anak tu delete awal ataupun anak tu delete hujung. Deletion dia panggil. So ini kalau bawah 3 tahun okey je. Especially kalau bawah 2 tahun lagi lah okey. Itu tak ada, bukan delay lah, belum masuk delay lagi. Dan it's a process nak bercakap, kena ingat. Tak adalah dia tiba-tiba reti pakai benda ni motor skill ni. Ni bibir, lidah, rahang, ini adalah motor skill. Tahu motor skill macam fine motor skill tu. Fine motor skill macam nak menulis, melukis pakai jari, itu fine motor skill. Ini pun fine motor skill. Takkan lahir-lahir fine motor skill sini dah cantik. Tak, dia kena belajar. It's a practice yang anak kena buat over bercakap kan. Over again. Kan. Barulah dia akan cantik movement dia, koordinasi dia. Barulah masa ni sebutan akan jadi lebih cantik. Kan. Jangan pening-pening kepala sangat kalau bawah 2 tahun tu. Pelik. Asalkan dia bercakap dah cukup bagus. Okay, bawah 2 tahun asal bercakap dah cukup bagus. Pelik tu tak payah peduli sangat lah. Memang macam gitu. It's a normal process. Kan. Layankan aje lah. Okay. Anak speech delay kerap menjerit, contoh bila cari barang tak jumpa. Macam mana nak kurangkan jeritan, kena tambah vocab dia. Bagi dia boleh bercakap, nanti dia sebutlah perkataan tu mungkin. Okay, dia menjerit tu mungkin ekspresi marah, benda tak jumpa, dia nak marah, dia tak tahu nak buat macam mana, dia jerit lah ataupun menangis sebab nak cakap perkataan tak kerti. Macam kita nak marah, menjerit. Kan, it's a representation of emotion. So kalau kata let's say nak suruh dia tukar jeritan tu kepada perkataan ataupun tanya soalan, dan kita kena ajarlah perkataan apa yang kita nak tukar tu. Masa dia cari barang tak jumpa tu, mungkin kita boleh ajar untuk tanya orang. Mana, kat mana? Ayah kat mana? Adik punya tu kat mana? Cakap kat ayah kat mana? Kita kena demo. Language ni adalah
anak belajar through observation dan demonstration. So kita kena demonstrate. Kalau tak nak dia jerit, apa action yang kita nak dia buat? Demo, tunjukkan pada dia. Demokan pada dia. Bagi tahu dia nak kena buat apa. Because dia pun tak tahu nak buat apa. Itu je yang dia tahu buat. Untuk menunjukkan rasa marah dia mungkin. Dia tak jumpa barang tu. And mungkin dia jerit because mungkin dia perlukan perhatian orang untuk tolong dia cari. Tapi dia tak tahu macam mana nak minta. Dia tak tahu nak bagi tahu orang tolong carikan barang ni tak jumpa. Tak reti. Yang dia tahu bila dia jerit, orang mungkin akan respon. Bila dia nangis, jerit, orang akan datang. Nak apa dia nak cari apa, kita akan tolong carikan. So dia tahu, jerit nanti orang datang tolong. Jerit orang datang tolong. Jerit orang datang tolong. So itu cara dia nak tarik perhatian orang mungkin. Dengan cara menjerit. Because dia tak ada wakil apa dia nak cakap. Aku nak cakap apa tak tahu. Itu je cara yang dia tahu. So it's the communication. So kalau kita nak suruh dia cakap perkataan, dan kita kena ajar apa perkataan dia. Macam mana nak cakap, bila, time bila. Demokan pada dia. Tunjukkan pada dia time mencari barang apa perkataan nak kena cakap. Kalau tak jumpa nak kena cakap apa, nak kena cari siapa. Apa perkataan dia. Demokan. Ada situasi tu, gunakan situasi tu untuk demo. Okay, dan baru dia akan tahu nak cakap apa. Jangan ingat dia lahir. Dah ada turun wahyu, semua information ada dalam otak. Semua dah reti. Kita kena ajar. Okay. Branch saya di Terengganu. Oh, saya tak ada branch di Terengganu. Diorang pakai saya punya nama dan saya punya modul sahaja. Itu bukan branch saya dan bukan tim saya. Okay, di Terengganu tu sebenarnya diorang pakai saya punya modul. Saya train modul. Modul apa? Modul panggil apa? Modul, saya punya modul lah. Modul terapi saya. So saya train diorang untuk menggunakan modul tu. Dan saya bagi lesen untuk dia menggunakan lah. Sebenarnya. Tapi sekarang dah tak ada lah. Sekarang dah tak ada. Kita dah tutup. Tapi yang itu sebenarnya bukan manajemen. Kalau di Terengganu bukan manajemen under saya tau. So dia memang kena manajemen under yang Terengganu tu. Sebab diorang hanya beli saya punya modul untuk buat. Tapi yang tu diorang punya own sendirilah. Kan bukan tim saya dan saya tak terlibat dengan terapi yang dibuat kat situ. Tapi diorang menggunakan nama saya. Cuma sekarang dah tak ada lah. Okay. Dan bukan branch saya lah, bukan under management saya sebenarnya. Kalau yang di Terengganu dan juga ada dulu ada satu di Johor. Yalah, dia pergi training lah. Dia sekali lah saya pernah lah train diorang sekali dulu. Cuma sekarang dah tak ada lah, saya dah tak menggunakan nama saya dah dekat sana. Okay. Okay, anak 2 tahun 5 belum buat ayat, ada satu perkataan saja. Okay. Yes, kalau 2 tahun 5 bulan sepatutnya dah ada ayat lah, perkembangan dari segi ayat. So sekarang kalau ada single words, okay, bermakna anak tadi masih lagi kurang vocab. Sebab bilangan, selalunya kalau bilangan vocab anak tidak mencukupi, dia takkan boleh buat ayat. Sebab buat ayat ni bergantung kepada bilangan vocab yang anak ada. Okay, dia ada kaitan. So kalau nak buat ayat, anak kena ada at least 50 perkataan single words yang dia dah sebut. Combination. Okay, maksudnya dia ada 50 lah perkataan nak, makan, nasi ke contoh kan. So maksudnya dia dah ada dah perkataan ni, mama. Itu adalah perkataan lah. So bilangan perkataan single words yang anak dah sebut, basically kalau ada dalam plus minus 50, selalunya dia akan mula buat ayat. So kalau kata let's say anak belum buat ayat, cuba tengok yang single word sekarang ada berapa. Okay, ada berapa banyak. So bila kalau kuantiti tu tak cukup, maksudnya kita kena tambah more vocab untuk membolehkan dia buat. At the same time, demokan banyak ayat. Demokan pada dia ayat-ayat tu. Macam mana nak buat ayat. Kalau dia cakap sepatah, kita tiru balik perkataan dia, tambah satu lagi. Itu teknik dia.
Contoh dia kata cat, kita kena cakap, "Oh cat, cat tidur." Kita bagi 2. Dia cakap 1, kita ulang balik apa dia cakap, tambah lagi 1. Itu cara untuk ajar ayat lah. Basically, itu secara asasnya itu teknik dia. So, banyak buat yang tu untuk develop ayat anak. Walaupun anak tu tengah single words tak banyak pun kita boleh buat benda tu. Okay. Anak tak sampai 2 tahun pun boleh buat. Macam mana nak bezakan dia hafal ayat ataupun faham ayat? Okey, macam mana kita nak tahu anak faham ataupun dia hanya sekadar hafal? So, pertama sekali kita boleh tengok situasi dia pakai ayat tu. So, kalau kata anak tadi ni pakai ayat tu pada situasi yang betul dan kena dengan situasi tu, kena, tepat. Maksudnya contoh, open the door please. Contohlah kan, open the door. So, untuk buka pintu. Masa tu nak buka pintu, dia dalam situasi dia tengah nak buka pintu, dia kata open the door. Dia sebenarnya dia fahamlah ayat open the door tu sebab dia berkait dengan pintu. Dia tahu okey nak buka pintu itu perkataan atau ayat, dia relatekan that sentence kepada perbuatan tu. Tapi kalau kata anak menggunakan perkataan tu dia disebut tanpa situasi yang betul, yang tu sebenarnya dia tak fahamlah sebab dia sebut hanya dia kita panggil sebagai dia repeat balik, dia ulang balik je apa yang dia dengar. Itu nama dia ekolalia. Kan maksudnya dia dengar mungkin ada skrip daripada mana-mana tapi dia guna tu tak betul pun, situasi tak betul pun tapi dia just sebut je ayat tu. So yang itu selalunya anak tak faham. Dia just echo balik je apa yang dia dengar. Itu antara cara lah untuk kita tengok dia faham ke tak. Okay. Okay, saya skip-skip je tau soalan. Berapa dah? Okay, 10 lebih. Alright, satu lagi ya, last. Okay, Alhamdulillah dah banyak. Kalau bunyi haiwan, miau-miau kuat-kuat dikira vocab tak? Dikira vocab. Bunyi dikira vocab kalau merujuk kepada objek yang betul. Contoh kuek-kuek tu memang merujuk kepada objek yang ada moncong kaki 2 tadi ni. Dia merujuk kepada that animal, dikira sebagai vocab. Vocab ni adalah something yang ada makna. Itu adalah vocab. Kalau bunyi ada makna, yes, it's a vocab. Dia bukan perkataan, tapi dia vocab. Gesture pun adalah vocab. Dia guna pada situasi yang betul. Dia tengok kita. Ini adalah vocab sebenarnya, gesture. Dikira sebagai vocab tapi dia bukan perkataan. Okay, vocab ini adalah something yang kita gunakan pada situasi yang betul untuk berkomunikasi. It's a language. Vocab adalah language, bahasa. Bahasa badan, memang muka. Asalkan ada makna dan pada situasi yang betul lah ada makna. So kalau kata anak ni tadi dia guna gesture, dia guna bunyi merujuk kepada benda yang betul dan benda tu ada makna dan dikira sebagai vocab. Tapi kalau perkataan, words, okay, words adalah perkataan. Bola, baju itu perkataan. Kalau kuat-kuat bukan perkataan, dia bunyi. Perkataan dia lah itik. So itu beza vocab dengan perkataan lah. Tapi kita kira selalunya untuk anak yang macam bawah 2 tahun ke apa, biasa kita kira vocab. Bunyi-bunyi tu pun kita kira sekali sebagai vocab yang dia dah ada. Okay. Tak ada ni kuat-kuat jalan. Jadi ayat kan, kuat-kuat jalan. Okay. Tak apa Puan yang bertanya pasal anak jerit-jerit tadi tu kan. Siapa Puan nombor 7, 73 kan. Dia kalau anak demo, kalau anak tak ikut balik pun tak apa sebab benda tu kena banyak kali. Dia bukan sekali kita cakap dia terus automatik akan ikut, tak. Every time dalam kehidupan, setiap kali benda berlaku, setiap kali apa yang kita tunjuk, setiap kali yang kita nak ajar dia, kita cakap je dekat anak. Tu cara dia. Just bagi tahu. Dia ikut balik, dia tak ikut balik, tak apa. Jangan kita rasa stres bila anak tak ikut balik.
Tapi yang penting kita keep demo benda tu banyak kali, berulang-ulang kali, setiap kali boleh demo setiap kali. Itu cara dia. Walaupun kadang-kadang anak tu tak ada delay pun sometimes itu cara dia, tetap itu cara dia. Dan teknik ni bukan hanya untuk anak delay sahaja yang kita kena berulang-ulang kali bagi tahu ni. Sebab nak ingat, nak tahu, nak apa tu faham, nak ingat dia ambil masa. Especially kalau anak tadi ni ada fokus punya isu lagi, dia perlukan masa yang lebih panjang untuk belajar. So kita punya tahap kesabaran, bukanlah kesabaran, maksudnya kesungguhan untuk kita ajar anak tu adalah mungkin ada anak yang perlukan lebih banyak ulangan untuk dia faham. Mungkin ada anak perlukan lebih banyak ulangan untuk dia ingat. So kita kena tahu that's why anak tu perkembangan dia berbeza-beza dan that's why effort kita pun sometimes berbeza untuk setiap anak. Kadang-kadang dalam adik-beradik sendiri pun tak sama kan kita ajar dia. Ada anak ni seorang ni adik-beradik, adik dia dulu senang je ajar dia ikut. Kata abang dulu kalau sebut je dia ikut balik, adik tak nak ikut tapi boleh cakap. Kan ada anak-anak ni dia macam-macam tapi yang penting kita kena keep bagi tahu. Kena keep bagi tahu, kena keep demokan pada anak. Macam tu. Okay. Belum ada two-way communication. Okay, two-way communication ni kemahiran lain. Kan kalau dari segi bahasa ada dua kemahiran yang kita kena tengok. Yang pertama two-way communication, yang kedua bahasa. Two-way communication ni adalah kebolehan anak untuk menyampaikan mesej dan memberi respon kepada mesej yang diterima. Menyampaikan mesej ni maksudnya memberitahu orang, dia nak bagi tahu kita apa yang perkataan, apa yang dia rasa, apa yang dia tahu, nak bagi tahu tentang apa benda yang dia tengah pegang, nak bercerita, nak meminta, itu adalah menyampaikan mesej. Ataupun dia memberi respon kepada kita. Contoh kita tanya soalan dia boleh jawab, kita tak cakap dengan dia boleh reply balik, itu respon. So dua benda dalam komunikasi, dua hala, iaitu adakah anak boleh menghantar mesej dan boleh memberi respon kepada mesej yang dia terima. Itu dia. Itu komunikasi dua hala. So dia always berkait dengan orang. So kalau kata anak tak boleh nak menghantar mesej kepada orang dan orang tak nak faham dia dan dia pun tak boleh faham mesej dia hantar pada dia dan tak boleh respon, definitely sebenarnya itu yang kita panggil anak tadi ada masalah two-way communication. Tapi kalau anak tu boleh hantar mesej, walaupun tak bercakap tapi dia boleh hantar mesej. Dia pakai gesture contohnya. So itu adalah ada two-way communication. Cuma mungkin bahasa yang dia tak ada. So dia ada beza bahasa dan two-way communication punya skill. Tak sama. Kan dia dua kemahiran yang berbeza. Anak yang boleh bercakap belum tentu ada two-way communication. Belum tentu. Dan anak yang tak bercakap pun, anak tak bercakap tak semestinya tak boleh buat two-way communication. Ada anak tak bercakap tapi boleh buat two-way communication. Cuma dia tak bercakap. So itu mungkin isu bahasa. Tapi ada anak yang boleh cakap tapi dia tak boleh menghantar mesej. Cuma dia cakap mungkin lebih kepada seorang-seorang dia. Sendirian bercakap. Dia tidak melibatkan orang lain. So yang itu mungkin ada isu pada two-way communication tapi boleh cakap. Ada anak yang dua-dua ada masalah. So kita kena tengoklah mana satulah masalah dia. Kan? Yang ini sebenarnya saya banyak ajar. Bukan saya banyak ajar. Saya memang ajar detail to identify two-way communication punya isu dengan bahasa punya isu. Anak ni di level mana dan juga isu dia adakah two-way communication pun tahap mana. Ada tahap-tahap dia. Two-way communication tahap mana, bahasa tahap mana. Yang ini untuk anak yang nak belajar lebih banyak dan nak identify anak di level mana, jenis apa, isu anak tadi ni dan macam mana kita nak bantu dia. Okay, ni saya ajar dalam seminar anak-anak cakap ni minggu ni. Minggu ni lah, Sabtu ni. Sabtu ni ada seminar anak-anak cakap. Dalam tu detail saya ajar yang kita akan sama-sama check anak di level mana, bahagian mana, apa dia, bahasa dia dekat mana, teknik apa nak pakai, yang mana nak fokus dulu. Tu dalam seminar anak-anak cakap. So sehari saya ajar benda tu je untuk kita identify dan tak nak ajar apa. So at least anda dah tahulah macam mana nak tackle anak ni tadi. Tapi dah lepas tu of course ada banyak lagi kemahiran-kemahiran lah. Dia bukanlah sehari tu habis semua tapi sekurang-kurangnya sehari saya ajar seminar tu anda dah boleh tahu anak level mana dan mana teknik nak pakai dulu for starting. Okay, so yang tu boleh. Masih lagi sempat nak join, kita masih belum tutup pendaftaran. Tapi hari Khamis, macam Khamis kot, akan tutup pendaftaran esok lah. Biasanya esok akan tutup pendaftaran untuk seminar anak-anak cakap. Okay, so hari ni hari last lah untuk mendaftar. Right? Macam mana nak rangsang anak bercakap? Panjang cerita. Kena tengok isu anak dekat mana.
Okay, anak tak bercakap, saya kata anak tak bercakap, isu dia ada macam-macam jenis. Ada yang ini tak bercakap sebab sebab A, yang ni tak cakap sebab masalah B, yang ni tak cakap sebab masalah C. So bila kita dah rangsang anak bercakap, kita kena tahu masalah anak tu apa, kenapa dia tak cakap. Sebab tu kalau kata semua orang belajar teknik rangsangan bahasa yang sama. Saya bagi, okey ni saya nak bagi teknik rangsangan bahasa untuk semua anak delay. Kan satu ada beberapa teknik dia. Kalau semua orang buat benda tu pun semua orang takkan dapat hasil yang sama sebab mungkin anak nanti ada delay, masalah dia tak sama. So bila kita nak tackle tu kita kena tahu apa isu dia dan baru kita boleh tackle dan baru kita boleh bagi rangsangan yang tepat ikut keperluan anak tu tadi. Sebab dia delay ni dia bukan satu jenis, macam-macam jenis dan macam-macam reason. Kan perkembangan manusia kan kompleks, betul tak? Perkembangan manusia ni kompleks. Dia bukan satu dia macam bukan ada template perkembangan. Okey, perkembangan template sama je semua, tak. Dia kompleks je, lain-lain tau. Ikut environment, macam mana environment anak tu dibesarkan mempengaruhi cara dia berkembang. So banyak faktor yang kita kena tengok in consideration. Tapi teknik dia of course dalam setiap perkembangan tu ada teknik yang kita boleh apply mengikut isu pada anak dan keperluan anak pada masa tu. Dia macam tu. Wow, lori kira 2 perkataan, masih lagi 1. Wow, lori tu masih lagi kira 1. Boleh kira 1 tapi mungkin dah boleh start, banyakkan cuba ajar 2 perkataan. Sebab dia bunyi yang tu, dia bukan. Perlu tak nak jumpa ENT untuk telinga Boleh je, tak ada masalah. Kalau nak rule out adakah anak ada masalah telinga okey ke tak, maksudnya pendengaran okey ke tak, pergi jumpa. So at least kita dah tahu, okey anak tak bercakap bukan disebabkan oleh masalah pendengaran. Sebab masalah pendengaran adalah salah satu sebab anak tak bercakap, anak lambat bercakap. Jadi kita kena rule out, okey pendengaran okey tak? So kalau pendengaran okey, maksudnya okey dan boleh tengok mungkin isu lain bukan pendengaran. So kita dah tahu dah bukan telinga okey je. Macam tu. Boleh je. Okay. Alright. Cukuplah tu. Ada live kat YouTube tak? Seminar Sabtu tak ada. Seminar Sabtu ni adalah seminar berbayar. Jadi kita hanya di Zoom sahaja. Kita tak ada live kita tak ada live kat public sebab seminar Sabtu ni adalah seminar berbayar. Okay, seminar berbayar. Urutan kat mulut. Urutan kat mulut tu. Tak apa, nantilah saya ajar. Bukan saya ajar, nanti saya explain tentang urutan dekat mulut. Bukan semua anak perlukan urutan. Bukan semua. Ada anak yang tak perlu urutan pun. Lambat bercakap tak perlu urut pun. Ada anak, yes, ada yang perlukan urutan. Dia ada kriteria dan masalah tertentu yang memerlukan urutan. Tapi bukan semua anak delay, lambat bercakap kena urut. Sometimes bukan sebab mulut dia. Sebab lain. Jadi kalau, that's why kita kena tengok. Itulah. Kena tengok ciri-ciri. Okay. Okay. So itu saja untuk malam ni. Minggu lepas topik pasal berkuda. Macam aja. Anak 3 tahun sesuai tak? Apa nak hantar naik kuda? Boleh? Kita punya student 2 tahun lebih naik kuda. Sebab naik kuda dia duduk atas tu, dia amazingnya kan. Yelah minggu lepas kot. Minggu lepas ke minggu satu lagi kita ada program berkuda dengan student-student di akademi lah. Mula-mula dia orang takut, dia macam nangis, takut nak naik, takut dengan kuda. Tapi once dia dah duduk, bila kuda tu gerak, dia automatik dia akan senyap dan akan belajar balancekan badan. Terus senyap, dia tak nangis. Awal-awal nak naik tu nangis. Sebab dia macam, mungkin movement kuda tu menyebabkan anak automatik dia akan pandai adjust dia punya balance. Tapi amazing lah bila tengok anak-anak tu yang kita mula tu tak expect yang diorang tahu, bukanlah tahu, maksudnya boleh balance kan. Then amazingly diorang boleh buat. So 3 tahun, kita punya student kan ada 2 tahun lebih, 3 tahun. So boleh je 3 tahun. Sebab kuda tu berjalan je pun, bukannya berlari-lari. Kan. Tak cukup, apa yang tak cukup tu? Alright.
Okeylah. Malam ni itu saja dari saya. Alright, nanti kita buat lagi. Esok hari Khamis kan. Jumaat saya tak ada. Mungkin esok insya-Allah saya akan ada kesempatan malam esok saya live lagi untuk sesi Q&A. Okey, bagi yang mungkin saya tidak menjawab soalan ni, esok masuk awal sikit. Tanya kat soalan kat atas tu biasa saya jawab. Bawah-bawah saya dah tak sempat jawab dah. Okey. And Jumaat tak ada, Sabtu saya ada seminar. Sabtu dan Ahad 2 hari lah. Kita ada seminar anak-anak cakap. Alright, so bagi yang dah daftar, hopefully dapat jumpa anda hari Sabtu ni. Okay, untuk seminar anak-anak cakap. Bagi yang belum daftar ataupun bagi yang mungkin nak bertanya soalan yang tak sempat saya jawab, malam esok insya-Allah saya live untuk sesi Q&A juga, masuk awal pukul 9.30. Okay, so thank you so much. Itu saja dari saya. Alright, Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.